Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyyatil qabul wa husulil ma'mul wa biniyyatil shifa'i min kullil amrad wa biniyyatin qada'i hawaijid dunya wal akhirah wa biniyyatil qurbi ila Allah subhanahu wa ta'ala wa biniyyatil fawzi bi husnil khatimati 'indal mauti syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillah walhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah wa billahi wa sallallahu ala Muhammad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Bismillahi ma sya Allah. La quwwata illa billahi ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah ma sya Allah. Al khairu kulluhu biyadillahi ma sya Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita ke hadratillahi Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia dan juga perkenan daripadanya, maka dapat kita bertemu kembali di dalam perkongsian kita yang seterusnya ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya mudah-mudahan kesemuanya senantiasa dirahmati dan diberkati olehnya. Begitu mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripada sedikit perkongsian yang bakal kita sampaikan pada kesempatan ini, dan seterusnya mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk sama-sama mengamalkannya dan juga menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan hadir, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada kesempatan ini suka untuk saya berkongsi tajuk tadabbur kita yang seterusnya, di mana pada kesempatan ini kita akan merujuk kepada juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga masih lagi di dalam suratul Baqarah. Sebelum daripada ini kita telah pun membicarakan satu tajuk berkaitan dengan bulan Ramadan pada juzuk yang kedua, suratul Baqarah.
rujukan kita pada ayat 185. Pun begitu, hari ini kita lihat kembali ya, surah yang sama, iaitu Suratul Baqarah. Cuma juzuknya iaitulah pada juzuk yang ketiga, dan kita lihat pada ayat 286 ya, ayat 286, di mana pada ayat 286 ini Allah Subhanahu Wa Taala ya, nak membicarakan kepada kita tentang ya, betapa ujian yang diberikan kepada hamba-Nya ini adalah ya, bersesuaian dengan ya, kedudukan hamba itu sendiri. Jadi tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan ujian ya. Jadi siapa-siapa yang ada kesempatan untuk melihat kepada ayat 286 Suratul Baqarah ya, boleh berbuat demikian ya. Buka juzuk yang ketiga, lepas tu lihat pada ayat 286 Suratul Baqarah. Baik. Di dalam ayat 286 Suratul Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberati seseorang melainkan apa yang diusahakan ataupun apa yang terdaya olehnya, dan ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Jadi itu ya, rupa terjemahan ya, kepada ayat 286 Suratul Baqarah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita perhati ya, ayat ini dan juga ayat yang sebelumnya, maka ya, ayat ini tentunya agak panjang, tetapi Masya Allah ya, sungguh cantik ya, susunannya ya, molek ya, aturannya ya, menarik dan tertarik ya, untuk kita memperhalusinya dan juga menghayatinya ya. Dan tidak keterlaluan ya, kita katakan bahawa ayat ini ya, dan juga ayat yang sebelumnya, meskipun agak panjang ya, ianya terlebih-lebih cantik ya, terlebih-lebih menarik ya, terlebih-lebih tertarik ya, bila mana kita memperhalusinya. Cantiknya, comelnya, menariknya, tertariknya ayat ini adalah lebih cantik, lebih comel ya, lebih menarik, lebih tertarik daripada bidadari yang bermata jeli yang ya, kita semua terkejar-kejarkan ya, saat mana Allah SWT takdirkan kita ya, untuk masuk ke syurga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
Akan tetapi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang saya nak kongsikan dengan para pendengar sekalian ya, adalah sebahagian kecil daripada ayat ini yang mana kita perhatikan ya, sebahagian daripada permulaan ayat ya, sebahagian daripada permulaan ayat. Yang mana tu? Jadi sebahagian daripada permulaan ayat ini iaitulah ya, ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang mana artinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Jadi daripada ayat ini jelaslah kepada kita, nyatalah kepada kita ya, terang lagi bersuluh pada kita ya, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, dah beritahu kepada kita awal-awal lagi yang dia ni, yakni Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah membebankan kita ya, tidak akan menguji kita dan tidak akan memberati kita illa wus'aha, melainkan apa yang terdaya untuk kita bawa, melainkan apa yang kita mampu ya, untuk hadapi, melainkan apa yang kita usahakan saja ya. Ini sememangnya benar ya, Allah Subhanahu Wa Taala tak menguji saya dan tak menguji para pendengar sekalian dan seluruh manusia ya, kecuali apa yang mereka mampu ya, kecuali apa yang kita semua mampu. Kalau sekiranya kita tak yakin ya, maka ya, kita berganjak lagi ya, kita berganjak lagi kepada ayat-ayat yang lain, maka kita akan dapati sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memungkiri janjinya. Kalau dia kata dia nak menguji hamba ya, seorang hamba itu tanpa membebankan dia, tanpa memberati dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala tentunya akan mengotakan janji dia tersebut ya. Jadi ya, ini janji Allah Subhanahu Wa Taala ya, janji yang pasti ya, janji yang pasti dan pasti ditepati ya. Ini bukan janji orang kata tadi yang ya, yang kata janji tinggal janji, tidak ya. Ini bukan janji rock dan sebagainya, bukan ya. Ini janji yang pasti dan pasti ditepati. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tak akan membebankan hamba aku tak akan menguji hamba aku tak akan memberati hamba aku, melainkan apa yang dia terdaya dan termampu yang dia usahakan. Itu janji Allah SWT ya. Pasti dan ditepati. Kemudian daripada itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi pada ayat yang seterusnya ya. Lepas pada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tu, Allah SWT sambung lagi laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa maknanya ya? Maknanya ia ya, yakni hamba tu tadi mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia yakni hamba tu juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya ya. Subhanallah ya. Cantik sangatlah Allah Subhanahu Wa Taala buat keadilan ya. Dan sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala ni maha adil. Jadi apa pahala yang kita buat, maka kita akan nikmati. Begitu juga dosa yang kita buat, maka kita akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidaklah agama kita ni seperti mana agama yang lain ya. Yang mana ada agama yang lain ni yang beranggapan bahawa dosa itu sebenarnya adalah warisan ya. Kalau kata kita tak buat dosa pun tapi kita mewarisi, kita tetap dapat dosa. Islam tak macam tu. Islam tak macam tu. Jadi mana-mana orang Islam yang buat pahala, maka dia akan nikmati pahala tersebut. Mana-mana orang Islam yang yang melakukan dosa, maka tertanggunglah orang kata tadi dosa tersebut di atas kepala mereka. Jadi berdasarkan kepada bahagian permulaan ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, maka di situ kita boleh mengambil beberapa
pengajaran, ya, yang kata tadi boleh kita jadikan ianya sebagai panduan, ya, dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun tetapkan kepada kita berdasarkan kepada apa yang kita mampu dan terdaya, ya. Yang pertamanya, para jemaah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang pertama, pengajaran yang pertama yang kita boleh dapati daripada ayat yang telah kita bacakan tadi, khususnya ayat 286 suratul Baqarah, duduknya pada juzuk yang ketiga. Yang pertama sekali, dalam hidup ini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala uji kita semua ni, tak lain tak bukan adalah berdasarkan kita punya kapasiti, kapasiti kemampuan kita. Jadi ini kita kena percaya, setiap ujian yang menimpa ke atas kita, sebenarnya itu sangat sesuai dengan kapasiti kemampuan kita. Kita melalui ujian demi ujian dalam hidup kita, dan secara pasti, ujian tersebut kita sangat-sangat mampu untuk menghadapinya sebenar, untuk menghadapinya dengan benar, untuk kita hadapi sebenarnya, kita mampu. Cuma kita yakin ataupun tidak sahaja, ataupun yang jadi tak mampu nak berhadap dengan ujian ni, mungkinlah, mungkin kita semua ni kurang percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyebabkan kita ni jadi tak mampu, padahal kita semua mampu. Dan setiap orang ni, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ujian dia berbeza-beza, ujian dia berbeza-beza, ataupun orang putih panggil, dia dah custom dah, dia selalu sebut custom, kan. Dan tak semestinya kita melalui ujian yang sama. Mungkin ujian yang saya lalui, tak semestinya sidang pendengar sekalian boleh hadapi. Mungkin juga ujian yang sidang pendengar hadapi ataupun lalui tak semestinya saya boleh hadapi. Kalau mungkin seorang itu diuji dengan perceraian ibu bapa dia, maka orang lain belum tentu boleh lalui ujian yang seseorang tu lalui. Kalau katalah saya ni diuji dengan kekayaan yang melimpah ruah, sampai penuh, orang kata jalan raya depan rumah ni, maka saya belum tentu boleh lalui ujian harta yang para jemaah sekalian hadapi. Jadi kita ni kena tanya pada diri kita sendiri, kenapa kita boleh kata tak mampu, kenapa kita boleh kata tak mampu sedangkan Allah SWT kata kita mampu sebenarnya. Jadi kita kena soal diri kita, kena tanya diri kita, kenapa kita boleh kata, kenapa aku boleh kata aku tak mampu nak menghadapi ujian ni sedangkan Allah SWT kata boleh. Ke kita ni bagi alasan je, itu kita kena tanya pada diri kita. Itu pengajaran yang pertama yang kita boleh dapati daripada ayat yang kita baca. Yang keduanya, para pendengar yang dirahmati Allah, ada satu perkara yang menarik tentang ayat ni, di mana ada juga ujian ataupun suruhan yang kita semua secara pastinya boleh melalui. Pasti dan pasti kita boleh melalui, semua orang. Contohnya solat 5 waktu. Jadi kita tak boleh beri alasan lah, tak boleh beri alasan. Kalau ustaz tak apalah, bolehlah jaga solat 5 waktu, tapi saya ni rasa tak mampu. Jadi itu semua cakap yang tak betul lah. Jadi dalam hal ni ada juga ujian ataupun suruhan yang kita semua for sure-nya ataupun secara pastinya boleh melaluinya. Ini pasti dan pasti kita boleh melaluinya. Sebagaimana yang tadi itu, ujian yang berbeza-beza tu terhadap seseorang, itu pun pasti dan pasti kita boleh melaluinya. Tinggal lagi kita kena mencambahkan ataupun menyuburkan keyakinan kita kepada Allah SWT, yang setiap daripada ujian yang Allah SWT berikan tu tentu ada hikmah-hikmah yang tertentu. Dan ujiannya berbeza-beza. Adapun dalam perihal solat 5 waktu ni,
Ya, itu merupakan ujian dan juga suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua. Ya, tidak hanya kepada ustaz, ustazah, tok guru, ya, alim ulama, bahkan kepada semua. Jadi kita tak boleh nak beri alasan, ya, kerana kita ni bukan ustaz, kita beri alasan, ya, saya ni tidaklah sekuat imannya ustaz-ustaz, ya, ustazah dan sebagainya, ya. Ustaz bolehlah, ya, tuan bolehlah, ya, sebab tuan ni orang alim, itu yang boleh jaga 5 waktu. Saya ni rasa tak mampu lagi sebab saya bukan orang alim. Jadi kalau adalah cakap-cakap yang macam tu, maka itu semua adalah alasan kita untuk mengingkari, ya, apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada keseluruhannya, dan pasti benda yang Allah SWT suruh tu semua orang boleh buat. Ya, jadi kalau Allah SWT dah turunkan perintah kepada kita ataupun suatu kewajipan kepada kita, maksudnya semua manusia boleh buat. Ya, letaklah apa-apa perintah pun dalam Al-Quran tu yang kita baca, maka itu, ya, menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat mengetahui hak mana bila dia perintah, hak mana dia larang, manusia boleh buat. Walaupun orang tu orang kafir, ya, mereka boleh je buat solat 5 waktu. Cuma mereka ni tak tahu dan tak mahu saja, ya. Dan mungkin hanya ada sedikit pengecualian lah, ya, dalam kes solat ni. Ada sedikit orang kata tadi pengecualian dalam solat. Contohnya kalau wanita tersebut datang bulan ataupun uzur syar'i, ya. Mungkin juga orang sakit, ya, orang sakit. Jadi ini ada pengecualian-pengecualian yang mana pada ketika itu mereka ni, ya, dihalang seketika untuk bersolat, ya, tak boleh solat, ataupun orang sakit. Tetapi sakit pun tetap kena solat. Sakit pun tetap kena solat. Macam orang perempuan bila datang orang kata uzur syar'inya setiap bulan, maka pada ketika itu, ya, terhalanglah dia daripada melakukan solat. Bagi orang lelaki ni tak ada. Ya, bagi orang lelaki ni tak ada. Kalau kata ambil contoh sakit sekalipun, ya, sakit kot mana pun tetap kena bersolat. Kritikal pun sakitnya orang lelaki ni dia tetap kena solat. Ya, cuma adalah kaedah-kaedah yang tertentu yang ditetapkan oleh syariat kita. Waktu mana kita sakit ni, kalau tak boleh berdiri, bolehlah duduk, bolehlah baring ataupun guna isyarat mata. Jadi orang yang sakit pun kena solat, ya. Macam mana halnya pula orang yang sihat ni, orang yang orang kata tadi banyak alasan ni, ya. Yang sakit tu pun, yang katanya secara logiknya boleh saja beralasan sakit, ya, tak boleh nak berdiri dan sebagainya, itu pun tetap kena solat, apatah lagi orang yang tak sakit. Jadi maknanya tak ada alasan juga. Contoh yang lain, puasa, ya. Ni contoh-contoh yang kata tadi ujian ataupun suruhan Allah SWT tu, ya, semua orang boleh buat. Ada yang kata tadi berbeza-beza. Ni yang sama, ya, ujian dan suruhan yang kita kata dalam pengajaran yang kedua tadi, ya, ada juga ujian ataupun suruhan yang kita semua secara pastinya boleh melaluinya. Kalau ujian yang lain daripada tu, mungkin ada orang kata tak boleh melaluinya, ya, susah bagi saya begitu begini. Tapi dalam bab solat contohnya, dalam bab puasa, ya, dalam bab apa lagi, bab haji dan sebagainya, maka ini semua orang, ya, boleh buat. Hatta dikatakan tadi orang kafir pun boleh buat, cuma bezanya mereka ni tak beriman, mereka ni tak tahu dan tak mahu, ya. Contoh puasa, kita ambil puasa. Jadi orang lain boleh puasa 30 hari dalam bulan Ramadan, ya, lelaki. Kenapa hak kita ni ataupun sebahagian daripada kita ni tak boleh nak puasa? Janganlah pula kita beri alasan, ya. Maknanya kita beri alasan pada kawan kita, contohnya kita kata kau tak apalah, kau orang hebat, ya, tengok muka pun dah terpancar, ya, sinar kesolehan, ya, menerangi seluruh bumi, kita kata pada kawan kita, ya, kau bolehlah, ya, puasa, ya, susah gila puasa ni, ya. Jadi orang bila mendengar ya, kenyataan kita sebegitu rupa, sedangkan, ya, dilihat pada kita ni orang yang mampu puasa, maka orang tu tentu akan mengatakan bahawasanya kita ni memang banyak alasan,
Allah suruh buat je lah. Ya. Jadi maknanya jangan ada alasan lah. Maknanya kalau kata kita boleh puasa 30 hari bulan Ramadan bagi lelaki ni, maka jangan ada alasan pula untuk tidak berpuasa. Jadi orang yang banyak alasan ni lah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tu mampu untuk dilalui. Mampu untuk dia buat. Mungkin orang kata saya mampu hanya sampai tengah hari saja. Tengah hari saja. Tak boleh dah nak menengok minuman, makanan dan sebagainya. Kadang-kadang orang begini kita rasa nak rendam je dia. Nak rendam je dia dalam minuman tu, ataupun nak masukkan dia dalam makanan tersebut. Lepas tu kita kacau, orang kata tadi kacau bagi rata dalam minuman tersebut, ataupun orang kata tadi kita hancur-hancurkan bagi mesra dalam makanan tersebut. Kalau ada yang alasan begitu. Melainkanlah kalau sekiranya sakit dan sebagainya. Ni tidak. Batang tubuhnya kuat. Tiba-tiba ada alasan tak mahu puasa. Jadi Allah dah perintahkan puasa, maka tentulah kita semua ni boleh puasa. Jadi kita ni jangan jadi Tuhan. Jadi kita ni Tuhan ke ataupun Allah tu Tuhan. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, dalam hal ni cuma ada sedikit saja kes yang mana ada pengecualian untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ataupun tidak solat dan sebagainya. Seperti mana orang musafir, itu bolehlah kalau kata dia tak berpuasa. Tapi kita baca bagi habis tentang ayat musafir ni, kata boleh berbuka puasa ni, Allah SWT sebut wa antasumu khairul lakum, kalau dia puasa itu jauh lebih baik. Cuma dia ada, orang kata tadi, pengecualian, boleh berbuka. Orang yang sakit teruk, dia boleh buka. Memang kalau kata dia berpuasa je, tentu dia akan masuk wad kecemasan zon merah, begitu, kritikal. Dan ada lagi beberapa rusah-rusah yang lain, keringanan yang Allah SWT beri dengan bersyarat. Dengan bersyarat, bukan kata beri orang kata lepas begitu saja, lepas begitu saja tidak. Tapi diberi dengan bersyarat. Tetapi walaupun ada pengecualian, boleh orang kata tadi berbuka dan sebagainya, tetap puasa tu kena ganti pada kesempatan-kesempatan yang lain, ataupun hari-hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka dia kena hitung puasa yang dia tinggalkan tu, maka dia kena ganti pada bulan yang lain selepas daripada bulan Ramadan. Itu benda yang kedua lah yang kita boleh dapati daripada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertamanya kita sebut dah tadi, bahawasanya setiap ujian yang Allah SWT timpakan kepada kita itu, sesungguhnya kita Allah bagi ujian tersebut berdasarkan kapasiti kemampuan kita untuk menghadapinya. Cuma tinggal lagi kita yakin ataupun tidak dengan kemampuan kita, dan kita yakin ataupun tidak dengan kasih belasnya Allah SWT terhadap kita. Dia yang menimpakan ujian itu pada kita, dan dia tahulah macam mana untuk nak menyingkap kembali ujian tersebut sehingga lapang hidup kita. Dalam pada itu ujian memang berbeza-beza. Mungkin ujian yang saya terima para pendengar sekalian tak boleh nak hadapi. Mungkin juga ujian yang para pendengar hadapi saya tak boleh hadapi. Cuma kalau kata ujian tersebut tertimpa pada para pendengar, para jemaah sekalian, tentunya ujian tersebut adalah ujian yang mampu para jemaah dan juga para pendengar menghadapinya. Mungkin tak mampu pada pihak saya. Jadi Allah SWT bagi ujian yang saya mampu untuk menghadapinya. Dan seterusnya yang kedua daripada ayat tersebut, kita dapat pastikan bahawasanya ada juga ujian ataupun suruhan yang secara pastinya kita boleh buat. Dan kita tak kita tidak boleh memberikan apa-apa alasan pun untuk tidak berbuat, kecuali bila mana kita itu tergolong dalam kategori orang yang
dibenarkan untuk berbuat demikian. Contohnya kalau kata solat tadi, itu semua secara pasti kita boleh buat. Puasa begitu juga, puasa begitu juga. Apa lagi? Perkara-perkara yang lain banyaklah, jadi setiap apa yang Allah SWT perintahkan pada kita tu sememangnya Allah tahu yang kita semua boleh buat. Tapi bila kita tidak melakukannya ataupun kita tidak melaksanakannya atas sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka tidaklah berdosa pada kita. Bahkan tetap kita kena ganti balik benda tu. Tapi kalau sekiranya kita ni banyak sangat alasan untuk tidak berbuat, sedangkan alasan yang kita buat itu tidak menepati dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat, maka tentunya kita berdosa. Itu yang disebutkan oleh Allah SWT tadi, laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Baginya pahala atas apa yang dia usahakan, dan dia juga kena menanggung dosa atas apa yang dia telah lakukan. Jadi siapa yang buat pahala maka dia akan nikmati pahala, siapa yang buat dosa dia akan menanggung dosanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, para jemaah yang dirahmati Allah, dan saya fikir yang ni yang terakhirlah. Yang ketiganya, pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat ni, di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu pada kita kalau namanya nak buat baik ni, buatlah banyak-banyak baik. Kalau namanya nak buat jahat ni, maka janganlah sekali-kali buat jahat. Itu berpandukan kepada ayat tadi, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Buat baik biar banyak, buat jahat ni jangan sekali. Buat baik ni biar banyak, buat jahat jangan sekali. Berpandukan kepada itulah, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Jadi dalam hal ni, dalam hal buat pahala ni, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sememangnya susah. Sememangnya susah. Susahnya itu untuk jangka pendek. Susahnya buat pahala ni untuk jangka masa pendek. Tapi kesan dia, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, akan datang memang untuk jangka panjang. Kalau kata buat dosa ni memang mudah untuk jangka pendek, tapi kesannya akan datang memang jangka panjang. Kalau buat pahala ni memang susah untuk jangka pendek. Kalau buat dosa tadi mudah untuk jangka pendek, tapi kesannya akan datang untuk jangka panjang. Kalau buat pahala pula susah untuk jangka pendek, tapi kesannya akan datang untuk jangka panjang. Jadi begitu. Buat dosa memang mudah, buat pahala ni memang susah. Contoh mudah kita kata mencuri lah. Mencuri. Jadi bila kita, na'udzubillah min zalik, bila satu orang tu dia mencuri, memang mudah lah. Kena dengan gaya mencuri dia tu, maka dia dapat duit banyak. Jadi untuk orang kata tadi jangka pendeknya memang mudah lah. Dia dapat duit, dan memang mudah dia untuk jadi kaya. Dan kaya dia tu memang orang kata tahap legend lah. Tahap yang handal-handal lah kaya dia tu, yang hebat-hebat. Tapi dia kena ingat, bila dia kena tangkap, dia masuk penjara, mungkin dihukum orang kata tadi puluhan tahun, puluhan tahun begitu. Jadi di situlah orang yang mencuri ni tadi akan orang kata tadi tahu penyesalannya, sememangnya agak panjang dengan hukuman tersebut. Jadi rasa seksa dia duduk dalam penjara begitu lama. Begitu. Jadi begitulah orang yang buat dosa ni, mudah untuk jangka masa pendek. Kalau kata mencuri tadi, senang dapat duit, automatically jadi kaya, kayanya tahap melampau.
Itu selagi mana orang tak tahu. Jadi setelah mana orang tahu, maka tertangkap dia, dihukum, orang kata dalam penjara puluhan tahun, waktu itulah datang menyesal dia, dan seterusnya orang kata tadi, rasa terseksanya dia duduk lama dalam tu. Jadi itu yang kata tadi, kesannya buat dosa ni untuk jangka pendek tu mudah, tapi untuk jangka panjang, Masya Allah, tak tergambar dek kita. Kerana kita mengambil sebatang kayu miswak saja dalam dunia ni, tanpa diketahui oleh orang, tanpa minta kebenaran dan sebagainya, dan kita diamkan benda tu, kita bawa dalam ibadah kita dan sebagainya, itu sudah cukup mengumbankan kita dalam neraka. Jangan buat bermudah-mudah dengan dosa ni, kerana jangka panjang nanti kita akan dicampak masuk dalam neraka untuk duduk dalam tu dalam tempoh masa yang begitu lama, terseksa dalam tu. Contoh yang lain pula kita boleh ambil, kalau sekiranya kita ni contoh buat pahala ataupun contoh yang baik lah. Contohnya kita semua dulu secara pastinya pernah belajar, pernah study, daripada sekolah rendah sampailah orang kata kita tamat pengajian di peringkat tinggi. Jadi kalau cerita study ni, cerita belajar ni memang susah lah, memang susah macam-macam, susah nak faham, susah nak ingat, macam-macam lah, susah sangat. Kadang-kadang kita ni terpaksa tidur lewat, kita mengadap buku, kadang-kadang sampai bengkak mata kita ni, lepas tu mungkin sampai terpaksa ikat perut kita makan apa yang ada, kadang-kadang makan Maggi, itu ialah makanan kita semata-mata nak study waktu tengah malam. Tapi sedar ataupun tidak kita, bila masa dah berlalu, kita semua ni dah berjaya, kita dapat keputusan universiti yang sangat cemerlang, dapat anugerah itu ini dan sebagainya, anugerah diraja lah, anugerah chancellor lah, dan lepas pada kita dapat anugerah di peringkat universiti dan sebagainya, kita pula ditawarkan orang kata kerja dengan gaji yang begitu lumayan, kadang-kadang sampai ribuan ringgit, puluhan ribu, ratusan ribu. Jadi masa tu baru kita rasa senangnya kita belajar dulu, jadi itu yang kata pepatah, akar ilmu itu sangat pahit tapi buahnya sangat manis. Awalnya susah nak buat benda baik ni kan, nak orang kata tadi nak cemerlangkan diri kita nak bagi bagusnya diri kita tu, maka waktu kita study tu punyalah susah. Untuk jangka pendek tu maksudnya nak study tu susah, macam-macam. Tapi kesan daripada study kita, belajar kita yang sungguh-sungguh tu, sebenarnya untuk jangka masa panjang kita. Maka itu yang kita senang hari ni, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah orang yang buat pahala ni. Susah untuk jangka masa pendek ni, berlawan dengan nafsu dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya dia boleh menguasai itu semua, maka dia akan dapat habuan yang berlipat kali ganda bahagia senangnya itu, pada jangka masa yang kepanjang nanti di yaumil qiyamah. Jadi kesimpulannya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, sebelum kita tangguh, kesimpulannya, di sini kita boleh katakan setiap dosa dan juga pahala yang kita buat, maka di situ sebenarnya ada harga yang kita kena bayar. Setiap apa dosa dan pahala yang kita buat, sebenarnya di situ ada harga yang perlu kita bayar. Apa harga yang perlu kita bayar kalau sekiranya benda tu sifatnya adalah dosa? Kalau dosa, kata ulama, harganya yang perlu kita bayar adalah penyiksaan. Penyiksaan. Bagaimana pula kalau kata sifatnya pahala? Kalau pahala, kata ulama, harga yang kita kena bayar tak lain tak bukan adalah kenikmatan. Maknanya yang kita akan dapat daripada dosa kita adalah penyiksaan, manakala yang kita akan dapat daripada pahala kita iaitulah kenikmatan.
Jadi kita semua, saya dan para pendengar sekalian, pilihlah sendiri hak mana hak kita nak sebenarnya. Kita nak seksa ke ataupun kita nak nikmat. Jadi kita tepuk dada, tanya iman kita, dan kita pilih dan tentukan untuk diri kita sendiri. Begitulah adanya perkongsian kita pada kesempatan ini. Segala yang baik itu datang pada Allah, yang buruk juga datang pada Allah. Asbab daripada kelemahan diri saya sendiri, wallahu alam. Jadi sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ianya mendatangkan manfaat untuk diri saya dan seterusnya. Para pendengar sekalian, jadi kita tangguhkan majlis dengan baca tasbih kafar, suratul As dan seterusnya. Kita berdoa mudah-mudahan majlis kita ini, perkongsian kita ini datang diberkati dan dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terlebih dan terkurang mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.